dan salam sejahtera kepada semua petugas dan pengamal media yang sudi hadir pada pagi ini. Pertama sekali, kami dari pihak Jekyll Trading Sdn Bhd, saya Aiman bin Lazuki selaku Ketua Bahagian Undang-Undang dan Koperasi Korporat Kumpulan Jekyll. Pada pagi ini kita ingin memberi penerangan sedikit berkenaan dengan isu yang fahamkan telah berlegar lah, isu berkenaan dengan carangan pembinaan masjid di lot 328 di Jalan Bonus Jalan Masjid India, yang mana pada ketika ini ada beberapa kita dapat tahu ada beberapa naratif negatif lah yang cuba dibawa untuk menghangatkan isu berkenaan dengan agama, ya. Disebabkan di tapak itu pada sekarang ni ada kuil Sri Dewi Prata Kaliaman, ya. So sesi taklimat media ini unfortunately kita tak ambil soal jawab lah. Cuma saya akan cuba bagi penerangan seberapa detail yang boleh untuk kefahaman semua, bagi mengelakkan sebarang spekulasi yang tidak tepat. Okey. Okey, tanah di lot 328 itu adalah tanah milik sepenuhnya Jekyll Trading Sdn Bhd. Okey, perbincangan berkenaan dengan acquisition tanah tu, pembelian tanah tu telah bermula sejak 2009 lagi, susulan dari hasrat Allahyarham pengasas Jekyll, iaitu Allahyarham Muhammad Jekyll bin Ahmad, berkenaan dengan hasratnya untuk mewakafkan tanah tersebut untuk pembinaan masjid bagi menampung keperluan komuniti di sana. Okey, hasrat ini juga adalah sebagai satu simbolik kepada usaha dan contribution kaki tangan Jekyll lah selama 6,000 orang. Kemudian pada tahun 2012 surat offer telah ditandatangani dan Jekyll adalah pemilik sah pada masa ini lah, Jekyll Trading Sdn Bhd pemilik sah lot 328 yang seluas 1,128 meter persegi. Apabila Jekyll mengambil alih, Jekyll membeli tanah ni daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur, pelbagai perbincangan telah dilakukan antara pihak Jekyll Trading Sdn Bhd dan juga pihak rumah ibadat kuil lah, yang saya sebutkan tadi lah, Sri Dewi Prata Kaliaman. Okay, komiti daripada kuil, kita perbincangan selama ni diadakan sangat harmoni. Okay, kita pun faham sensitiviti isu ini. Kita faham Malaysia adalah negara yang pelbagai kaum, pelbagai agama. Jadi kita daripada dulu sampai sekarang sentiasa perbincangan sentiasa bersifat harmoni, dan kita pun ingin menyelesaikan perkara ini dengan cara baik. Dan perbincangan yang berlaku ni saya rasa lebih daripada 10 tahun itu. Dah lebih pada 10 tahun perbincangan antara pihak Jekyll dan pihak kuil bagi mencapai solusi terbaik berkenaan dengan perkara ini. Kalau kita tengok rekod pun, pihak benda ini pun tak sampai ke mahkamah. Kita pun belum bawa tak ada apa tindakan mahkamah. Sebab apa? Kita percaya untuk menyelesaikan perkara ni perlu win-win situation. Maknanya bagi menjaga kemaslahatan dan kepentingan pihak syarikat dan juga pihak rumah ibadat, ya, pihak kuil. So perbincangan seperti saya sebutkan tadi, even pada daripada awal-awal waktu kita beli tanah ni, lepas tu series of perbincangan, dan pada tahun 2017 pun pihak kami pun ada menawarkan bantuan relocation cost, okay, kepada tempat rumah ibadat lah untuk proses pemindahan dan sebagainya. Saya nak tekankan di sini yang ada orang di luar sana menggunakan terma perobohan. That is not correct lah. Bukan roboh. Tak ada isu roboh ni, tak pernah bangkit. Apa yang pihak kami cuba sampaikan, apa kami buat adalah, perbincangan ni adalah sentiasa berkenaan pemindahan, relocation, pemindahan kuil itu kepada satu tempat kawasan yang baru, yang berdekatan. Dan ini adalah atas bantuan kerajaan kita yang sekarang ini, dan dengan bantuan melalui DBKL lah, DBKL dan juga agensi kuatkuasaan yang selainnya lah. Relocation, plan untuk relocation ni macam saya sebutkan tadi, telah berlaku pun sekian lama. Ada beberapa tapak yang dicadangkan yang bagi pihak temple merasakan tak sesuai. Okay, so kita pun ada setengah masih lagi dalam perbincangan. Perkara ni masih lagi dalam perbincangan. Cuma yang saya nak tegaskan, tak ada terma
perobohan ni tak ada, nak merobohkan ni tak ada. Okay? Kita pun faham sensitivity, kita pun nak, macam saya sebutkan tadi, kita pun nak win-win situation, kita nak menjaga kemaslahatan antara kedua-dua belah pihak. Dan sampai sekarang ni, daripada 2017, 2018, 2019, even sebelum tu lagi, dan 2020, kita sentiasa bekerjasama. Untuk tanah tu, sebagai rekod, tahun 2019 kita dah submit, kita ada submission untuk dapatkan development order semua. Dan development order tu pada tahun 2020, pihak syarikat telah mendapatkan development order lah untuk pembinaan masjid, okay, setinggi 3 tingkat dengan 1 sub-basement. Okay, dan pada 2021 keputusan, kita dapat keputusan building plan lah daripada pihak authority. So ini menunjukkan kita buat semuanya mengikut lunas undang-undang. Kita dapatkan kita dapatkan approval, kita dapatkan keterlibatan pihak-pihak berwajib, pihak-pihak berkuasa untuk sama-sama dalam isu ini. Okey, dan selepas 2020, 2021 sampai sekarang ni 2025 pun masih kita tak lagi mendirikan apa-apa bangunan situ, sebab kita masih lagi menghormati pihak temple, pihak kuil yang tengah menduduki tempat tu sekarang ni lah. Okey. So sebab apa kita nak tunggu perkara ni selesai dahulu. Tunggu perkara ni selesai dahulu semua tu, barulah kita akan proceed dengan apa yang sepatutnya. Okey. Lepas tu kita punya building plan pun sampai sekarang kita dapat lanjutan sampai sementara menunggu semua perkara ni selesai lah. Okey. Pihak kerajaan melalui di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim pun betul-betul very committed melalui Menteri Wilayah Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa pun sama-sama turun padang. Okay, YB Ahli Parlimen Batu, YB Pabakaran pun turun padang untuk cuba menyelesaikan perkara ni. Sebab kita nak benda ni, kita tak nak, kita faham, kita duduk dalam satu negara yang majmuk. Kita punya even JK Training Sembahan terkenal textile. Kita the largest textile punya retailer dekat Malaysia. Kita punya customer pun ada Melayu, ada India, ada Cina. So kita nak keharmonian. Kita nak saling menghormati itu sentiasa ada. So kita melibatkan, even perbincangan pun ada beberapa kali diadakan di pejabat YB Menteri Wilayah di DBKL. Di syarikat JK pun ada. Saya personally ada berjumpa dengan wakil-wakil daripada pihak temple untuk berbincang berkenaan perkara ni lah. Okay? And then pihak kementerian pun, macam tadi saya ceritakan, kita bersedia untuk memberi relocation cost lah, sebagai sedikit bantuan lah. Dan on top of that, pihak kerajaan pun melalui DBKL bersedia untuk mencari tempat untuk relocate kuil lah. Okay, relocation. Dan sekarang ni saya dimaklumkan masih lagi dalam perbincangan lah mana yang sesuai. Sebab kita nak minta pihak kuil untuk berpindah, kita pun kena dapatkan persetujuan dan pihak kuil. Kita pun tak boleh main suruh dia suka-suka untuk ni lah. Kita hormat proses undang-undang. Kita hormat proses undang-undang, kita hormat sensitiviti pelbagai kaum di Malaysia. So seperti yang saya sebutkan tadi, pembincangan masih lagi berjalan. Dan pagi tadi pun saya difahamkan Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Dr. Maimunah pun ada memberi press statement lah, berkenaan dengan komitmen DBKL untuk tidak merobohkan rumah ibadat tersebut dan untuk terus menjalankan kegiatan ibadah di situ sehingga isu pemindahan atau relocation ni selesai. Okey, ini komitmen yang telah diberikan oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur lah. Dan Datuk Bandar Kuala Lumpur pun bersama-sama kita dalam perkara ini, dengan maksud saya bersama dengan pihak JK dan pihak temple lah, untuk menyelesaikan perkara ini dengan sebaiknya. Okey. So saya nak tekankan di sini, kalau boleh kita sampaikan maklumat yang tepat, kita elakkan perkataan-perkataan yang boleh mencetuskan kebimbangan kaum lah. Macam sebut tadi, komitmen di BKL, komitmen pihak syarikat, kita tak ada nak merobohkan. Kita ikut proses undang-undang. Betul. Okey, mungkin berkenaan dengan carangan yang mana pihak kita akan buat groundbreaking lah, pecah tanah pada 27 Mac inilah. Ada setengah pihak mungkin ada beberapa soalan berkisar tentang
kenapa kita proceed 27 Mac dan sebagainya. Bagi pihak syarikat, groundbreaking ni diadakan sempena bulan Ramadan, bulan yang mulia ni lah. Kita mengambil berkat untuk ni kita buat groundbreaking. Dan groundbreaking pecah tanah tu pun bukan dilakukan di depan kuil, cadangannya di sebelah. Kita pun tak nak kacau, kita pun tak nak ni. Dan kita pun akan hantar invitation kepada pihak kuil juga untuk sama hadir dalam proses ni. Dan satu lagi yang saya nak tekankan, regardless pecah tanah bukannya esok kita terus buat masjid, kita terus keluarkan kita, betul. Pecah tanah ni adalah simbolik kepada kita punya komitmen untuk mendirikan masjid yang mana ini adalah hasrat daripada dulu lagi, dan pada masa yang sama kita masih lagi menghormati pihak kuil, yang mana kita akan apa-apa kerja selepas ni akan dimulakan selepas sesi pemindahan tu selesai, sesi relocation tu selesai. Kita takkan bulldoze, kita ada negara kita ada undang-undang, negara kita berbagai kaum, majmuk, kita akan ikut undang-undang dan sebagainya. Cuma isu yang 27 hari bulan ni, groundbreaking ni, pecah tanah ni, macam saya sebutkan tadi tu, adalah satu komitmen mana kita at least ada orang kata ada movement lah, ada orang kata milestone. Sebab perkara ni dah berlarutan begitu lama. Pihak kami pun daripada dulu sampai sekarang masih negotiation okey. Pihak kuil pun memberi kerjasama yang sangat baik. Apabila kita minta untuk diberikan ruang untuk berbincang, mereka pun sudi berbincang. Wakil-wakil mereka sudi berbincang, memberi idea, memberi persetujuan. Cumanya natijah ataupun keputusan akhir tu masih dalam perbincangan lah. Okay, yang mana saya rasa pada tahap ni dengan penglibatan agensi-agensi yang sepatutnya, penglibatan kerajaan melalui menteri-menteri dan sebagainya, saya percaya benda ni dapat dinoktahkan dan dapat dimuktamadkan dalam masa yang sepatutnya lah. Okey. Datuk ada tambah? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Merujuk kepada apa taklimat ataupun penerangan ringkas daripada Syekh Aiman, apa yang boleh saya bantu di sini adalah untuk memperjelaskan kedudukan sebenar. Yang sebenarnya perkara ini masih lagi di peringkat perbincangan, iaitu tidak wujud istilah merobohkan kuil. Sebaliknya, komitmen yang sangat besar di pihak DBKL dan juga pihak syarikat cuba untuk menyediakan tempat yang paling sesuai untuk pihak kuil. Pihak DBKL sebelum ini telah pun mencadangkan beberapa tempat, dengan 2 ke 3 tempat cadangan, dan pihak kuil pun telah mengambil maklum, tapi pihak kuil masih belum memberi persetujuan. Jadi di sini ia jelas menunjukkan pihak kerajaan dan juga pihak syarikat sentiasa mendengar dan prihatin proses pemindahan kuil ini, dan sehingga kini proses itu masih berlaku. Cuma tempat yang akhir ataupun tempat yang akan disetujui itulah yang masih berjalan proses penentuannya. Dan malangnya pada waktu sekarang terdapat naratif yang negatif yang menjurus kepada seolah-olah kuil itu akan dirobohkan dan sebagainya. Jika dilihat kuil itu berada di persekaran syarikat dah lama. In fact, it is just in front of Jekyll Group, Jekyll Trading Sungai Mahal, dan sebenarnya kita tidak punya apa-apa masalah. Proses ibadah, proses perniagaan syarikat berjalan seperti biasa. Cuma sebagai pemilik sudah pasti pihak syarikat ingin memenuhi hasrat pemilik JK, iaitu arwah Muhammad JK Ahmad, yang mana sebelum ini telah diamanahkan untuk mendirikan masjid. Tapi dalam masa yang sama, bila kita lihat kewujudan temple, syarikat mengambil masa yang sangat panjang, sangat lama. Proses pembincangan ini dah 8 ke 10 tahun, tapi masih berjalan. Cuma di peringkat ini mungkin yalah, kita apa-apa masalah yang ada, kita perlu ada titik noktahnya. Tapi malangnya di pertengahan perbincangan ni timbul pihak-pihak tertentu yang cuba membawa naratif yang negatif. So jadi kita terpanggil untuk buat penjelasan supaya pihak-pihak semua dapat memahami
sebenarnya proses perbincangan masih berjalan dengan harmoni di antara pihak syarikat, GBKL dan juga pihak pengurusan kuil. Secara dasarnya pihak pengurusan bersetuju atas isu ini, cuma macam saya beritahu tadi, proses pemindahan tu tempat yang paling sesuai untuk kuil itu yang menjadi perkara yang tertangguh sekarang. Dan tertangguh pun bukan kata tertangguh tak ada movement, ada. Pihak DBKL macam saya beritahu tadi, 2-3 tempat kita dah bagi cadangan, mungkin pihak kuil merasakan tak sesuai. Jadi kita masih menunggu cadangan-cadangan di pihak DBKL dan juga di pihak kuil untuk matlamat utamanya adalah supaya perkara ini diselesaikan secara harmoni. Dan kita, saya rasa rakyat di Malaysia sangat menghormati prinsip perbilang kaum, pelbagai agama, dan kita sudah pasti tidak inginkan, walaupun tanah itu milik syarikat, tapi kita memahami sensitiviti, ada kuil atas tu, ada pihak bangsa India melakukan amal ibadat, dan atas dasar itulah kita perkara ini berlanjutan sekian lama. Cuma macam yang saya mention, penyelesaian perlu dibuatlah, dan dalam usaha tersebut kita sekarang masih lagi in negotiation. Jadi saya juga menyuruh kepada pihak-pihak luar supaya tidak menjadikan isu ni satu isu yang boleh membawa kepada ketidakharmonian antara kaum, antara agama, sebab kita dah duduk di Malaysia ni, saya ingat sinonim dengan masyarakat berbilang kaum, dan jangan hanya disebabkan satu isu yang kecil ini, bukan kecil maksud saya, isu ni masih lagi dalam perbincangan, tetapi dibawa kepada satu naratif yang tidak baik. Sebagai contoh, kadang saya pun terbaca ada satu statement di media, roboh kuil untuk bina masjid. Di situ sendiri seolah-olah menggambarkan satu yang tidak baik. Saya sendiri pun, in fact, kerajaan pun tidak akan membenarkan perkara ini berlaku. Sudah pasti tidak akan. Tetapi kalau tuan-tuan tengok, tajuk tu sendiri dah bawa satu perkara yang tidak baik. Walhal, macam saya beritahu, kita dengan pihak DBKL, pihak kuil sangat harmoni. Bukan sehari dua, 8 tahun saya ingat, 8-10 tahun masih berbincang. Kita pun bertolak ansur, tak ada sebarang tekanan pun di pihak kuil. Cuma proses berjalan, tiba-tiba ada pihak tertentu yang cuba mensensasikan. Okey, jadi sekali lagi di pihak syarikat, saya mohon pada media dan juga pihak-pihak luar sana, bagilah ruang, masa dan peluang kepada pihak kami, itu pihak syarikat, pihak DBKL dan pihak kuil, untuk menyelesaikan isu ini dengan cara yang terbaik. Dan kita sangat-sangat menghormati proses pemindahan yang melibatkan agama Hindu dan bangsa India. Atas dasar itulah benda ini masih berlanjutan sehingga kini. Okey, itu daripada saya. Terima kasih. Sorry. Thank you for your explanation. Okay. I appreciate that. But you are aware that when you shift the temple, you're actually destroying a 130-year history of Kuala Lumpur. That's one. Let me just put up. Can I just take one question? Okay. One question. Okay. Pihak 130. Okay, mengikut rekod, saya kalau boleh saya tak nak sentuh perkara ni secara detail lah. Tapi macam saya katakan tadi, tanah tersebut pun di tempat kuil itu pun sebelum ni adalah di atas tanah Rizab Jalan, dan kemudian di atas Rizab Jalan. Okay, kuil. Itu saya tak boleh nak pastikan lah. Cuma ni keberadaan kuil di tanah itu pun selepas sebab tanah kuil di atas tu adalah untuk sementara, dan sebelum ni pun kuil di kawasan yang lain. Itu yang saya dimaklumkan lah. So saya tak nak komen berkenaan dengan isu musnahkan heritage of 130 years semua tu. I respect your views, and then but then to us isu tu tak timbul disebabkan oleh lokasi kuil tu berada lah. Sebab kuil tu pun dulu daripada tempat yang ni, kemudian dia makin besar semua tu, tapi tu kita serahkan kepada pihak berkuasa lah. Okay?
Sebab tu saya kata kita relocation. So relocation bagi pihak syarikat bukanlah satu untuk musnahkan heritage atau sebagainya. It's a relocation. Dan kami pun difahamkan untuk relocate tu pun akan ada upacara-upacara ibadat yang akan dijalankan lah, yang mana pihak kami sentiasa menghormati tentang perkara tu. Cuma untuk yang lain-lain tu saya tak nak komen lebih lah. Saya minta maaf sebab bekas isu ni dia sensitif. So saya serahkan pada pihak berkuasa lah untuk saya minta maaf lah. Ada cuba tak masukkan temple itu macam Mega Mall? Mega Mall, Mid Valley Mega Mall. Mid Valley Mega Mall, the private owner and the temple work together, so they continue to have the temple right under that building. Can this be done here? Because situation tu Puan, tanah tu hanya sekitar 1128 meter persegi, sama dengan 12,000 square feet. So tempat tu pun sangat kecil lah. Kecil untuk ni. Kalau tanah tu besar, of course kita boleh consider. Cuma tanah tu memang kecil, 12,000 kaki persegi, 0.27 ekar. So isu ni yang kita usahakan untuk relocate lah. Ini relocation pun DBKL menjanjikan, DBKL committed untuk memberi tanah yang sesuai dengan keluasan yang diminta oleh pihak Queen. Saya rasa itu komen saya setakat ni lah. Saya minta maaf saya tak boleh ambil kuasa mana lah. So terima kasih banyak pada semua media yang hadir. Satu soalan tuan, sama gitu tuan, nama saya Ras daripada Mak Petok saya. So ini komen yang question lah. So jangan salah kan. Tadi tuan explain dengan memang dengan yang kita boleh faham lah. Tapi soalan saya, kenapa pihak JKL memilih tempat tertentu untuk bina masjid? Tapi kita sokong untuk bina masjid, tapi kenapa memilih tempat tertentu untuk bina masjid? Di mana pihak JKL sediakan tempat lain, beberapa tempat, dan kenapa memilih tempat tertentu? Itu. Okay. Sebenarnya isu memilih tempat rumah ibadat ataupun temple sebagai buat masjid, mungkin naratif tu kita kena perbetulkan sikit. Sebab dia macam ni, masa proses pembelian tanah, pihak pembeli iaitu pihak syarikat dimaklumkan pewujudan Queen hanya sementara. Jadi ada ditulis di dalam dokumen yang berkaitan lah. Jadi itu yang pertama lah. Dan yang kedua, sekiranya di pihak kita tanah tu ada restriction ataupun kekangan, sudah pasti pihak syarikat tak akan membeli tanah tersebut. Sebab proses pembelian tanah ni adalah melibatkan pihak DBKL, pihak authority. Dan saya pasti pihak DBKL ataupun pihak authority ambil maklum jelas kedudukan tanah. Sekiranya proses penjualan ni tak wajar berlaku, pihak syarikat sudah pasti tak boleh nak memiliki tanah tersebut. Okay, itu yang pertama lah. Dan yang kedua, macam saya cakap tadi, walaupun masa proses pembelian tu rumah ibadat tu telah berada, kita difahamkan proses pembincangan berlaku pada waktu tersebut untuk tujuan perpindahan dan sebagainya. Dan sebagai menghormati kewujudan Queen, walaupun syarikat dah memiliki tanah tu lama, tapi kita masih tak ambil apa tindakan lah. Maksud saya bukan tindakan apa, kita still allow untuk rumah ibadat tu berjalan seperti biasa. Okay. Jadi saya ingat cukup setakat ini penerangan, mungkin sedikit sebanyak memberi penjelasan kedudukan sebenar. Jadi objektif pihak syarikat buat press sidang media ni untuk briefing kepada media dengan harapan pihak media, pihak publik memahami kedudukan kes ini, yang pertama. Yang kedua juga saya menasihati pihak-pihak luar supaya tidak mensensasikan isu ini. Sebenarnya tak ada istilah roboh, tak ada istilah kita tak menghormati dan sebagainya. Kita sangat proses perundingan berjalan dengan sangat baik. 8 tahun, can you imagine, for the past 8 years negotiation been carried out. Dan juga pihak syarikat juga bersedia untuk membantu pihak proses pemindahan dari segi kos dan sebagainya, dan dibantu oleh pihak DBKL. Okey, sekian, terima kasih. Yang ditawarkan kepada Kuala Tu saya tak boleh dedahkan kan, sebab masih dalam perbincangan lah. So saya sensitif lah. Cuma ada amount tu telah dimaklumkan kepada pihak Queen lah. Cuma saya tak boleh dedahkan di sini sebab masih dalam proses perbincangan. Okey, terima kasih. Akan dirobohkan juga kan? At the end of the robohkan the temple, right? After relocation, kita pindah macam ni, kita punya proses perpindahan itu saja. But you will be putting down the temple, right? Taking away the temple because you're building, right? Okey, terima kasih. terima kasih. Nak minta nama.